Kita sebenarnya telah, alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pagi ini dalam kuliah 99 usul dirayah hadis. Hari itu kita duduk tengah bincang usul ke-69 ya. Di bawah usul 69 itu ada 2-3 contoh, dan setakat ini kita telah bincangkan 2 contoh di bawah usul 69. Terlebih dahulu, sebelum kita pergi kepada contoh ketiga, balik kepada nota sebelum ni lah, usul ke-69. Apa usul ke-69? Iaitu hadis-hadis yang selalunya dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengharuskan bertawassul dengan zat, yakni diri Nabi SAW, pangkat, kedudukan atau haknya, sama ada ketika baginda masih hidup, sebelum dilahirkan atau setelah wafat. Tidak ada satu pun yang sahih dan sharih, terang, jelas. Kalau ada pun yang dikatakan sahih, ia tidak sharih, tidak jelas. Dan kalau ada yang dikatakan sharih pula, ia tidak sahih. Kebanyakannya sama ada maudhu' atau dhaif sangat. Hadis-hadis bertawassul dengan orang-orang lain selain Nabi kita Muhammad SAW lebih teruk lagi keadaan. Sama ada ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal. Ini contoh yang pertama, kita dah bincang dah. Kemudian kita telah bincangkan juga contoh kedua. Ini contoh kedua. Contoh kedua ni ada dalam nota sekarang lah. Ini pun kita sudah bincangkan dengan panjang lebar. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan contoh ketiga. Ini contoh ketiganya. Ini saja yang sahih, tapi ia tidak sharih, tidak jelas. Sahih tetapi tidak sharih. Baik, terlebih dahulu saya baca teks contoh ketiga ni, kemudian kita akan bincangkan. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. Bermaksud Uthman bin Hunayf meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki buta datang kepada Nabi SAW lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan daku. Nabi SAW bersabda, kalau engkau hendak, boleh aku doakan. Dan kalau engkau hendak bersabar, maka itulah yang lebih baik untukmu. Si buta itu berkata, engkau berdoalah kepadanya. Jadi engkau berdoalah juga, mintalah doalah juga kepadanya, kepada Allah. Kata perawi, maka Rasulullah SAW menyuruhnya berwudu dengan seelok-eloknya, kemudian berdoa dengan doa ini yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu, yakni dengan bertawassulkan doa nabimu Muhammad. Siapa nabimu itu? Muhammad, Nabi rahmat, Nabi yang membawa rahmat. Sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu. Sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan bertawassulkanmu, bertawassulkan doamu supaya ditunaikan hajatku. Oh Tuhan, engkau terimalah doanya untuk, engkau terimalah doanya untukku. Jadi doa Nabi untukku, engkau terimalah. Itu dia doa. Ni doa, dalam doa dia ni dia sebut begini. Dari segi rujukannya di mana terdapat hadis ini? Dalam Sunan Tirmizi pun ada, dalam Musnad Ahmad pun ada, dalam Sunan Kubra Nasa'i dan Amalul Yaumi wal Lailahnya pun ada, Sunan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain lagi sebagaimana yang saya senaraikan di sini. Komentar. Kalau boleh saya nak sesiapalah pula baca ya. Assalamualaikum. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1, hadis yang dikemukakan di atas adalah dengan sanad dan matan riwayat At-Tirmizi di dalam sunannya. Setelah mengemukakannya, At-Tirmizi berkata, "Hadza hadithun hasanun sahihun gharib
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي. Bermaksud ini adalah hadis hasan sahih gharib. Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan melainkan melalui saluran ini daripada hadis Abi Ja'far iaitu Al-Khatmi. Yang kedua, hadis ini merupakan dalil yang paling sahih dan paling terang tentang keharusan bertawassul kepada Allah dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahnya, iaitu pangkatnya atau maqam, iaitu kedudukan dan haknya di sisi orang-orang yang mengharuskannya. Bagi orang yang mengharuskan bertawassul dengan jah Nabi, zat Nabi, maqam Nabi dan hak Nabi, tak ada yang lain. Yang lebih jelas, yang paling sahih lah. Nak kata jelas tu tidak sebenarnya. Bagi orang yang mengharuskan kata boleh tu, inilah dalil. Tapi kalau kita cek dengan betul, dia tidak sharih. Tidak sharih maksudnya tidak jelas menunjukkan begitu. Bagi mereka bertawassul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pangkatnya itu bukan hanya harus semasa hidup baginda sahaja, malah setelah baginda wafat dan telah berada di alam barzakh juga. Alasan mereka, zat Nabi dan pangkatnya itu tetap kekal walaupun setelah baginda wafat. Jadi apa salahnya bertawassul dengan semua yang tersebut itu, baik semasa hidupnya atau selepas kewafatannya? Itu alasannya, alasan orang yang kata boleh itu, dia tidak khusus dengan semasa hidup Nabi. Sebab zat Nabi mulia, pangkatnya tidak hilang, walaupun lepas meninggal, dia tetap Rasul, dia tetap Nabi. Jadi kenapa kita tak boleh selepas kewafatannya bertawassul? Itu alasan mereka lah. Dari alasan yang paling sahih dapat mereka guna ialah hadis ini. Tetapi sebenarnya hadis ini tak jelas. Hadis ini yang jelas macam kita baca tadi, orang tu bertawassul dengan doa Nabi. Dia minta Nabi berdoa. Maknanya Nabi masih hidup lagi. Jadi macam mana kita nak kata ini dalil untuk selepas mati? Tak jelas tu, tidak sharih. Itulah yang dikatakan tidak sharih. Itu kesimpulan yang kita buat sendiri. Kalau nak kira dari segi hadis tu jelas. Sahabat tu pergi bertemu dengan Nabi dan minta Nabi berdoa. Jadi kalau tawassul dengan doa Nabi itu memang boleh. Itu termasuk dalam tawassul yang dibenarkan tiga bentuk tawassul yang disepakati memang boleh. Hari ini pun kita boleh minta sesiapa berdoa untuk kita. Boleh. Semasa hidup. Selepas mati. Tak ada dah. Kalau ada, mestilah sahabat-sahabat bertawassul dengan Nabi selepas dia meninggal. Minta dia doa dalam kubur dia. Sedangkan tak pernah ada begitu. Lepas tu kita nak kata dengan zat Nabi. Tidak ni minta Nabi berdoa. Itu memang ada semasa hidup Nabi. Bukan sekali, banyak kali. Dan itu tidak khusus dengan Nabi. Nabi sendiri pun minta sahabat dia mendoakannya semasa hidupnya. Bila Sayyidina Umar nak pergi ke Mekah, dia minta Umar mendoakannya di Mekah. Jadi itu perkara biasa. Itu memang dibenarkan. Kena lihat juga usul sebelum ini yang kita telah bincangkan. Di situ saya telah berikan tawassul yang disepakati boleh dan tawassul yang tidak boleh. Tawassul macam mana? Itu kita dah bincang dah sebelum ni. Sebelum itu lagi kita dah bincang tentang istighathah. Ada bezanya antara istighathah dengan tawassul ini. Hari ini saya nampak bercelaru sangat. Puncanya ia kalau kita dengar betul-betul sebenarnya orang bercakap tu dia tak faham sebenarnya apa beza istighathah dengan tawassul. Dia anggap benda sama jadi bercampur bau. Dia sendiri pun agaknya tak faham apa beza antara istighathah dengan tawassul. Sedangkan istighathah itu memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tawassul ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Itu kita telah bincang sebelum ni. Kalau nak kata dalil ini tak terang. Kalau sahih pun dia kena terang. Ini dalil bagi orang yang mengatakan bertawassul dengan doa seseorang, minta seseorang itu mendoakan kita. Itu memang semua terima boleh. Tak ada siapa pun orang Islam yang mengatakan tak boleh. Di mana sini menunjukkan zat Nabi? Tidak zat Nabi. Sahabat Nabi pernah bertawassul dengan sama sahabat. Bukan Nabi pun. Boleh tawassul dengan Abbas supaya Abbas berdoa minta hujan. Itu tawassul dengan doa. Bukan zat. Walaupun zat Nabi pangkatnya semua terima bahawa itu tidak hilang. Walaupun dia meninggal dunia. Tetapi bertawassul dengan zat dia. Sama ada semasa hidup atau selepas mati. Itu tidak pernah ada di dalam dalil-dalil yang terang. Dalil-dalil yang sahih dan terang.
Jadi kita ni kena berhenti setakat dalil ada. Sebab ni benda gaib. Bila kita kata tak boleh bertawassul dengan zat, pangkat dan sebagainya, bukan bermakna kita menafikannya. Kita terima. Cuma benda tu tidak pernah diajar oleh Nabi. Tidak pernah dibuat oleh sahabat-sahabatnya. Jadi bagaimana kita nak buat? Kalau kita buat juga, mana kita lebih tahulah tentang agama daripada mereka. Dan itu orang panggil syok sendiri. Jadi di sini sebenarnya tak ada dalil untuk nak mengatakan ini tawassul dengan zat Nabi, tawassul dengan jah Nabi, tawassul dengan maqam Nabi, tawassul dengan hak Nabi. Sesoalannya Nabi itu ada hak dengan Allah. Dia minta hak dia yang ada pada Allah. Sesoalannya itu tak kena lah. Tak pernah dibuat oleh sahabat-sahabat. Jadi panduan kita ialah sahabat-sahabat Nabi. Adakah sahabat Nabi pernah buat? Kalau pernah buat, okey, tak apalah. Kalau tak pernah buat, macam mana kita tahu pula? Kenapa orang dahulu tak tahu, orang kemudian tahu? Jadi bila kita selidik, kita dapati mereka sebenarnya berpegang dengan dalil-dalil seperti inilah. Dalil yang kalau ada yang sahih, macam saya kata dalam muqaddimah tu, di bawah usul ke-69 itu, kalau ada yang sahih, ia tidak sarih. Ini maksudnya tidak sarih. Tidak sarih tawassul dengan Nabi selepas mati. Tidak sarih bertawassul dengan zat Nabi. Tak ada sarih. Tidak jelas. Bahkan boleh dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan boleh minta Nabi berdoa. Jadi tawassul dengan doa Nabi semasa Nabi hidup. Memang Nabi hidup pun pada ketika ni. Macam mana Nabi hidup kita nak kiaskan dengan selepas matinya? Kalau boleh, kenapa sahabat-sahabat lain tak buat begitu selepas Nabi mati? Itu masalahnya. Itu kita kena ambil kira benda tu. Setengah-setengah orang di zaman kita sekarang ni yang banyak bercelaru tu, dia tak ambil kira. Dia kira boleh. Sahabat buat kan tak buat, kenapa mereka tak kira? Ini sebab itulah jadi bercelaru. Kalau kita ikut dengan disiplin yang betul, dia tak akan jadi bercelaru. Komentar yang ketiga. Orang-orang yang mengharuskan tawassul dengan zat Nabi dan jahnya tidak hanya menghentikan keharusan itu setakat baginda sahaja. Mereka bahkan memperpanjangkan lagi keharusan itu kepada orang-orang lain yang dianggap sebagai wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Bukan semasa hidup mereka sahaja, malah setelah mereka meninggal dunia juga. Hadis itulah juga yang dijadikan sebagai asas bagi pegangan mereka dalam bab ini. Justru kedudukan wali-wali Allah dan kemuliaan mereka juga kekal di sisi Allah, sama seperti kedudukan Nabi SAW dan kemuliaannya. Itu alasan mereka. Wali-wali ni kan kata dia tak berubah. Dia tetap wali walaupun dia mati. Tidak kata wali di semasa hidup saja. Jadi sama dengan Nabi lah. Mana ada dalilnya? Itu Nabi. Kalau ia pun hadis itu Nabi. Dalil untuk wali-wali Allah. Kalau betul-betul wali, yalah, memang kata pangkat dia tidak hilang. Nabi itu pangkat dia tidak hilang. Wali pun pangkat dia tidak hilang. Tapi macam mana kita nak tahu kemudian ni orang tu wali? Yang dikatakan wali sekarang ni, hari ni, kadang-kadang kita pun geli hati juga. Tengok, yang macam orang gila tu, itulah wali. Yang tak berbaju, ketawa tak tutup pasar, isap rokok sana kemari. Itulah yang dikatakan, iya kalau itu wali. Kalau betul wali, siapa nak tahu? Kalau zaman Nabi, dia sebut orang ni, orang lebih. Tak apalah. Boleh tahan juga. Tapi mana dalilnya? Kias dengan Nabi. Orang biasa dengan Nabi mana boleh kias? Sebenarnya dia tak ada dalil lain. Tak ada hadis lain. Kalau ada pun yang ni juga. Cuma dia pakai kias. Kias tak kena tempat. Inilah orang panggil kias fasik. Kias yang tak betul. Kias ma'al farid. Kias ma'al farid. Nabi itu adakah sama dengan wali? Nabi dapat wahyu, wali? Tak dapat. Nabi maksum, wali? Tak maksum. Kalau kata betul sekalipun dia wali. Lepas tu kita nak tahu macam mana orang tu wali. Pada anggapan kita, ini tak boleh benda-benda macam ni. Tak selamat. Kalau kita turut juga tak selamat. Ini mendedahkan umat kepada bahaya sebenarnya. Jadi hadis ini juga, dia tak ada dalil lain. Dia tak ada dalil lain. Teruskan. Yang keempat, bertawassul dengan zat seseorang, pangkatnya, kedudukannya atau haknya, sama ada ia seorang Nabi ataupun bukan Nabi, tidak pernah disyariatkan sebagai wasilah untuk doa seseorang dimakbulkan oleh Allah. Semua yang tersebut itu bukan merupakan sebab mahupun wasilah untuk Allah menerima doa kita. Kerana itu, tidak pernah ada satu pun nukilan ataupun yakni riwayat yang sahih dan sharih daripada Nabi SAW atau para sahabat yang menunjukkan adanya apa yang dinamakan sebagai tawassul dengan zat dan jah
yakni pangkat Nabi itu. Apalagi dengan zat dan jah ataupun pangkat selain Nabi. Itu hakikatnya, tak pernah disyariatkan. Tak pernah Nabi ajar dalam mana-mana hadis kamu berdoalah dengan zat, dengan bertawassul ke zat aku, diri aku, atau jah aku, pangkat aku dan sebagainya. Apa lagi kalau orang lain? Nabi sendiri pun tak pernah ajar macam tu. Kita nak kata di syariat itu apabila Nabi ajar kepada sahabat-sahabatnya. Bila pernah Nabi ajar? Bila kita berdoa kena ni lebih mudah untuk dimakbulkan oleh Allah. Bila ada dalam hadis macam tu? Bahkan dalam kebanyakan dalam Quran, doa-doa dalam Quran, dalam hadis, kebanyakannya direct kepada Allah SWT. Kalau ada pun jangan-jangan. Sedikit sekali kalau ada pun tawassul itu. Tawassul yang dibenarkan itu pun jangan-jangan saja. Dia bukan selalu. Bukan sahabat ni kalau nak berdoa, dia mesti bertawassul dengan Nabi. Mesti suruh minta Nabi berdoa. Tak ada macam tu. Mereka berdoa sendiri. Begitulah keadaannya. Jadi semua ini tidak pernah disyariat. Dan itu tidak disebutkan sebagai wasilah yang mendekatkan doa kita dimakbulkan oleh Allah. Tak ada. Bahkan dari satu segi kalau kita perhatikan dengan cermatlah, macam kita berdoa dengan amal soleh, walaupun dibenarkan. Tetapi seseolahnya macam kita ungkit pula dengan. Itu macam tak berapa ikhlas tu kalau macam tu. Walaupun dibenarkan. Dan itu antara dia dengan Allah. Allah tahu dia buat itu dengan ikhlas hati. Dan dibenarkan, kita kata bolehlah, dibenarkan lah sekadar itu. Tapi kalau kita perhatikan itu, kurang elok lah. Misalnya setiap kali kita berdoa, kita duk sebut, kita bersemayang, 5 waktu kita bersemayang sunat ikhlas kerana Allah. Jadi oleh kerana itu kamu terimalah, kamu makbulkanlah doa aku. Patut ke macam tu? Kalau kita fikir biasa pun, tak sesuai. Jadi lagi tawassul yang dibenarkan, tawassul dengan nama-nama Allah, sifat Allah, itu okeylah, baguslah. Banyaklah dalam Quran ada, benda dalam hadis pun ada. Tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan doa orang lain, itu semua dibolehkan. Tetapi yang utama, yang paling asas diajarkan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tak ada tawassul ini. Jangan-jangan ini salah satu pilihan yang boleh digunakan. Kalau tawassul dengan amal soleh, kalau tawassul dengan nama Allah, sifat Allah tu okeylah. Buatlah sebanyak mana pun, itu memang boleh pun. Tawassul dengan doa orang. Takkan nak minta orang doa saja. Kita sendiri tak berdoa. Sepatutnya kita lah lebih banyak berdoa. Kalau berjumpa dengan orang yang kita fikir bagus orang soleh, kita minta dia doa, ya boleh juga itu. Tapi nak kata sebut kedudukannya, pangkat, terutamanya kalau orang lain. Semasa hidup pun kita tak tahu. Kalau dia mati lagilah, kita tak tahu. Sebenarnya hakikatnya dia mati macam mana orang yang kita anggap soleh. Berapa banyak dalam hadis sebut. Kadang-kadang orang ni sepanjang hidup dia hidup baik, tapi di akhir hayat dia tu dia mati dalam keadaan tidak baik. Su'ul khatimah. Mana kita tahu? Jadi kita nak buat dia tu macam Rasul, macam Nabi pula. Sebut-sebut begitu. Itu tak pernah ada diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat. Yang kelima, walaupun hadis yang dikemukakan sebagai contoh ketiga di atas itu sahih, tetapi ia tidak sharih tentang keharusan bertawassul kepada Allah dengan zat Nabi SAW, jahnya, yakni pangkatnya, ataupun maqam, yakni kedudukan dan haknya. Sebaliknya, ia jelas menunjukkan sahabat yang buta itu telah bertawassul dengan doa Nabi SAW ketika baginda sedang hidup. Dia dengan jelas telah meminta kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah supaya dihilangkan penyakit butanya. Sebagaimana kita semua maklum bahawa meminta seseorang supaya berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semasa ia masih hidup termasuk dalam tawassul yang memang disepakati semua pihak tentang keharusannya. Dia sendiri juga telah berdoa meminta kepada Allah agar memakbulkan doa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Jadi Nabi ajar dia juga doa dan Nabi doa juga. Begitu. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya. Ini hanya harus, boleh. Bertawassul boleh. Bukan makna itu yang terbaik. Tapi cerita Nabi ni lain lah. Kalau orang lain lah, bukan makna yang lebih baik orang lain doa untuk. Tidak, kita sendiri yang lebih patut berdoa. Yang keenam, sekarang penulis akan mengemukakan beberapa alasan dan hujah bahawa apa yang tersebut di dalam hadis itu sebenarnya bukanlah tawassul dengan zat Nabi atau pangkat dan kedudukannya. Sebaliknya, ia tidak lebih daripada bertawassul dengan doa Nabi
semasa baginda masih hidup. Yang pertama, di dalam hadis itu tersebut bahawa ada seorang sahabat yang buta datang menemui Nabi SAW, lalu ia meminta kepada baginda dengan berkata, "Ud'ullaha an yu'afiyani." Bermaksud, engkau berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan daku daripada penyakit butaku ini. Jadi yang dimintanya dari Rasulullah SAW ialah berdoa kepada Allah untuknya, kerana dia sedar doa baginda lebih diharap akan diterima Allah berbanding doanya secara bersendirian. Yang kedua, Nabi SAW sendiri juga faham bahawa sahabatnya yang buta itu meminta agar beliau mendoakan untuknya. Kerana itulah mula-mulanya Nabi SAW memberi pilihan kepadanya di antara mendapat doa baginda atau bersabar sahaja. Tetapi sahabat itu tetap memilih agar didoakan. Keadaannya berbeza daripada seorang sahabiyah Rasulullah SAW yang menderita epilepsi dan mengalami serangannya dari semasa ke semasa. Rasulullah SAW memberi pilihan juga kepadanya di antara mendapat doa baginda, yakni supaya sembuh dari penyakit itu, atau bersabar sahaja dengan kata baginda, "In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki." Bermaksud, kalau engkau memilih bersabar, engkau akan mendapat syurga. Dan kalau engkau hendak aku doakan, niscaya boleh aku berdoa kepada Allah supaya engkau disembuhkannya. Mendengar kata-kata Rasulullah SAW itu, sahabiyah tersebut berkata, "Aku akan memilih untuk bersabar." Cuma beliau merayu kepada Rasulullah SAW dengan katanya, "Sesungguhnya aku bila mendapat serangan penyakit itu akan terdedah aurat. Engkau berdoalah kepada Allah agar auratku tidak terdedah lagi." Maka berdoalah Rasulullah SAW untuk itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sahabat yang buta itu terus mendesak Nabi SAW supaya mendoakan kesembuhannya dengan berkata berdasarkan lafaz sesetengah riwayat, "Balid'u." Bermaksud, bahkan engkau berdoalah. Kata-katanya ini lebih menguatkan lagi bahawa apa yang berlaku ialah tawassul dengan doa Rasulullah SAW semasa baginda masih hidup. Yang keempat, kalaulah sahabat yang buta itu memang hendak bertawassul dengan zat Nabi atau pangkatnya, maka tidak perlulah dia bersusah payah datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta baginda mendoakannya. Cukuplah dia berada di rumahnya sahaja dan dia boleh terus bertawassul dengan zat Nabi SAW atau pangkatnya ketika berdoa kepada Allah. Tetapi dia tidak melakukan begitu. Sebaliknya datang kepada Rasulullah SAW dan meminta baginda supaya mendoakan kesembuhan untuknya. Ini satu poin besar juga. Kalaulah kata berdoa dengan zat Nabi ke, jah Nabi ke atau maqam Nabi ke, itu boleh, bermakna dia tak perlu pergi bertemu dengan Rasulullah untuk minta sesuatu dengan Rasulullah. Duduk di rumah dia pun boleh minta dengan Allah, dengan kebesaran, kedudukan Rasulullah SAW itu, minta engkau kurniakanlah pada aku kejelekan misalnya. Dia boleh kata begitu, tak perlu pergi. Pergi itu sebab apa? Sebab nak bagi tahu kepada Rasulullah kehendaknya dan untuk meminta Rasulullah berdoa untuknya. Itu tujuannya. Jadi kalaulah betul ini tawassul dengan zat Nabi, untuk apa pergi? Macam kita sekarang ni, kalau bertawassul dengan zat Nabi, di mana-mana pun boleh. Kenapa sahabat ni pergi bertemu dengan Nabi? Itu antara poin besar. Poin yang kelima, maksud kata-kata sahabat buta itu, "Allahumma fashaffi'hu fiyya," ialah, "Oh Tuhanku, engkau terimalah dia sebagai pemberi syafaat melalui doanya untukku." Ini juga menunjukkan Nabi SAW memang telah berdoa untuknya. Kata-katanya ini sama sekali tidak boleh difahami sebagai tawassul dengan zat Nabi, pangkatnya atau haknya. Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Hakim terdapat tambahan "wa syaffi'ni fihi" di akhir hadis. Ia bererti "dan terimalah doaku ini" sebagai menyokong doanya. Jadi sama-sama berdoa tu.
Nabi pun berdoa, dia pun berdoa. Ketika dia berdoa tu, dia minta dengan Allah, biar Allah makbulkan doa Nabinya itu untuknya. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi ini termasuk dalam tawassul dengan doa Nabi ketika baginda masih hidup. Kita kata doa Nabi itu selepas mati pun tak ada berlaku. Apatah lagi orang lain. Sekarang ni yang berlakunya orang lain tu boleh. Semasa hidupnya pun boleh, selepas matinya pun boleh. Mana dalilnya? Tak ada satu. Yang adanya kias dengan inilah. Mana boleh Rasulullah? Orang lain tu dikiaskan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah selepas mati, sahabat tak ada buat pergi dekat kubur dia, minta dia berdoa, tawassul dengan doa dia selepas dia. Adakah dalam riwayat yang sahih? Jawabnya tak ada. Bila tak ada, ini menunjukkan semasa dia hidup saja. Semasa dia hidup saja. Poin yang keenam, hadis ini mengandungi salah satu mukjizat Nabi SAW. Kerana itulah Al-Baihaqi memasukkannya ke dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Para ulama yang lain juga membilangnya sebagai mukjizat yang nyata menerusi doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allah telah menyembuhkan sahabat tersebut daripada penyakit butanya dan dia terus dapat melihat selepas itu. Jadi ini disebut dalam kitab Dalail. Dalail ni untuk menyatakan mukjizat. Kitab Dalailun Nubuwah, Baihaqi ke ataupun Abu Nuaim dan sebagainya, lain-lain lagi. Itu kitab yang mengumpulkan mukjizat Nabi. Jadi ini sebagai salah satu mukjizat Nabi. Dan mukjizat ini berlaku melalui doanya. Itu sebenarnya. Doa Nabi SAW sebagai mukjizat yang nyata menerusi doa baginda. Itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab dalail. Tak ada pula di situ disebutkan sebagai dalil bagi keharusan bertawassul dengan zat, dengan maqam, dengan jah, kedudukan dan sebagainya. Tak ada. Poin yang ketujuh. Andai kata sahabat yang buta itu tidak bertawassul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya telah bertawassul dengan zatnya, pangkatnya atau haknya, niscaya setiap orang sahabat yang buta dan para tabi'in yang buta, bahkan setiap orang buta sampai ke hari ini, boleh saja bertawassul kepada Allah dengan zat nabinya, pangkatnya atau haknya di sisi Allah, dan niscaya tidak akan ada lagi orang buta selepas itu. Ini dah boleh dipraktik sendiri. Sampai sekarang ni boleh dipraktik. Kalau betul lah ini tawassul dengan zat Nabi itu tak ada, pangkat dia tetap ada. Kenapa sahabat lain tidak berdoa? Tak mahu ke celik? Ramai lagi sahabat lain yang buta. Bukan seorang tu saja. Kalau memang boleh zat Nabi, pangkatnya tetap ada walaupun dia meninggal. Kenapa tak ada benda macam ni? Tidak pernah dibuat oleh sahabat yang lain. Ini termasuk dalam kes yang terkecuali lah, kes terpencil sebenarnya. Kalau ada pun semasa hidup pun yang ada pun cerita ni. Selepas mati tak pernah ada. Menunjukkan mereka cukup faham. Kalau nak minta Nabi berdoa ni semasa hidup, lepas Nabi mati tak ada dah mereka buat begitu. Orang sekarang ni yang terkeliru saja yang buat begitu. Itu pun bukan dengan Nabi, orang biasa, wali-wali yang dia anggap wali. Pergi ke kubur tu, kadang-kadang kubur tu bukan apa, keledai yang ditanam. Lepas tu dia dakwa ni kubur wali sekian-sekian. Kalau macam tu tak ada, orang buta lah. Mudahlah kita, terutamanya orang Islam, tawassul dengan jah Nabi, dengan makamnya, walaupun dia meninggal boleh. Kenapa tak buat? Dan kalau buat, kalau tak jadi macam mana? Macam mana kiranya? Kalau tak jadi, kau akan jadi. Apa orang akan kata? Kamu kata tawassul, mujarab, jadi, ni berapa ramai orang buat tak jadi. Kalau macam tu, untunglah orang Islam. Tak payah pergi masuk hospital mata, pergi bedah mata, tak payah semua. Tawassul saja. Kita tak boleh minta Nabi berdoa sekarang ni. Bagi orang yang kata boleh, dia boleh. Walaupun dia mati. Walaupun sahabat tak pernah buat. Kita kena tengok sahabat. Jangan pandai-pandai sendiri. Kalau sahabat tak buat, maknanya mereka faham. Lepas mati tidak, bukan begitu cara. Kadang-kadang untuk jadi dalil tu kita tengok. Bila kita bagi salam, Nabi jawab. Itu menunjukkan dia jawab, dia doa untuk itu lain. Itu lain cerita tu. Itu memang ada hadnya khusus dengan itu. Bukan untuk kita minta dengan dia supaya berdoa supaya Allah memenuhi segala hajat kita. Bukan. Tak pernah dilakukan oleh sahabat gitu. Teruskan. Poin yang ke-8, andai kata setiap orang buta boleh saja bertawassul dengan zat Nabi, pangkatnya atau haknya tanpa mendapat doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat buta yang tersebut di dalam hadis itu, niscaya semua sahabat yang buta atau paling tidak sebahagian sahaja daripada mereka tentu akan melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat buta itu. Tidak munasabah dan tidak mungkin sama sekali hanya seorang sahaja di kalangan sahabat yang buta mahu jadi celik. Kalau yang lain tu kita kata ada, sebab ada hadis tadi kan, kalau sabar
bagus untuk kamu. Mungkin yang sahabat, tapi takkan semua macam tu. Mesti ada juga. Kenapa tak ada tu? Itu persoalannya. Ini menunjukkan tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Apalagi selepas Nabi SAW meninggal dunia. Kenapa sahabat-sahabat yang lain tak ada buat? Menunjukkan itu khusus sebagai mukjizat berlaku kepada sahabat buta tu. Yang lain-lain tak ada pula pergi berlomba-lomba pergi nak bertemu dengan Nabi, dah tahu sahabat ni celik, pergi. Mana ada riwayat macam tu? Kalau ada kita boleh terima. Masalahnya kena ada lah dulu. Teruskan. Poin yang ke-9. Andai kata setiap orang buta berdoa menggunakan lafaz doa sahabat buta yang tersebut di dalam hadis itu dan ia juga melakukan betul-betul seperti yang dilakukannya dengan berwuduk seelok-eloknya dan bersembahyang terlebih dahulu sebelum berdoa, semua itu dilakukan setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini, niscaya tidak akan ada lagi seorang pun manusia yang buta di atas muka bumi ini. Itulah cara paling mudah untuk seseorang buta menjadi celik. Kalau betul, kalau tidak khusus, itu bukti khususnya untuk sahabat tu sebagai nak menyatakan mukjizat Nabi. Seperti mana Nabi pergi seru orang kafir yang mati di Badar itu, perang Badar tu. Dalam telaga buruk Nabi seru. Adakah Nabi buat begitu semua? Tidak. Tidak. Dan bolehkah kita jadikan dalil? Ini dalil, orang mati pun dengar juga. Itu sebagai mukjizat Nabi. Sebab itulah Sayyidina Umar tanya, apa aku cakap dengan orang mati? Sebab biasa, Sayyidina Umar pun tahu daripada Rasulullah, orang mati ni tak dengar dah. Mengikut kaedah biasanya. Apa yang berlaku itu sebagai menyatakan mukjizat Rasulullah SAW. Itulah yang berlaku. Sama juga di sini. Untuk menyatakan mukjizat itu, tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Adalah berlaku. Sebab itu sahabat-sahabat lain tidak buat. Dia tahu ini benda-benda yang terkecuali begini jangan-jangan berlaku. Jangan-jangan berlaku. Kalaulah betul-betul jadi buat macam itu, nescaya orang buat semua jadilah. Sebab saya kata, tak ada lagi seorang manusia pun yang buta di atas muka bumi ni. Sebab yang buta pun dia tahu, kalau masuk Islam, doa macam ni, buta jadi celik. Masuk Islam lah semuanya. Kalau kafir, tak boleh nak bertawasul dengan Nabi. Jadi ada orang cerita, aku kafir juga dulu. Lepas masuk Islam, aku bertawasul, tengok aku dah jadi boleh melihat. Dah celik ni. Kamu pun buat macam tu. Bukan orang Islam, orang kafir pun akan masuk Islam. Itu salah satu cara menarik orang kafir juga. Tapi usahkah kita nak tarik orang kafir dengan cara itu? Kita sendiri pun buat tak jadi. Apa cerita? Apa kita nak kata macam mana? Sebab itu perkara yang khusus jangan diumumkan. Kita benda yang khusus kita umumkan. Maka jadilah penyelewengan. Kan kita nak kata tak mujarab dah. Kau macam mana? Ini yang masalahnya. Sebab itu kena faham benda-benda begini, kalau tidak dia bawa bahaya. Akhir sekali orang tak ada berasa hebat Nabi. Sebab apa tu tengok, kita tawasul ni tak jadi apa pun. Siapa yang kata jadi tu? Ini orang-orang yang kata boleh bertawasul ni lah. Yang kata begitu. Adapun kalau ulama yang betul, yang faham betul, dia tak kata begitu. Ini bahkan mendedahkan Rasulullah tu kepada kekufuran orang. Orang lagi tak terima lah. Kamu kata dia tu hebat, saya nak tengok. Kita buat tak jadi. Kita ni Islam dah. Buat semua tu. Ambil air sembahyang dengan cara yang paling elok. Bersembahyang 2 rakaat dahulu. Buat seperti sahabat. Mesti jadi. Kalau jadi, masyhur dah dalam dunia ni. Usah kecelek mata. Hilang penyakit darah tinggi tanpa ubat. Baca ini, hilang darah tinggi. Hilang terus. Tak ada dah ubat darah tinggi. Tak laku. Tidak begitulah kenyataannya. Seterusnya, yang ke-7. Ni kalau boleh orang lain pula lah. Saya boleh baca, Maulana. Nama saya Nur Azizah. Nur Azizah daripada mana Nur Azizah? Saya asalnya dengan Maulana masa dekat Bangi, tapi sekarang saya duduk dekat Brisbane. Ya. Silakan. Makna tawassul dan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW yang makruf di kalangan sahabat berdasarkan hadis-hadis yang sahih ialah meminta kepada baginda supaya berdoa kepada Allah untuk memperolehi sesuatu. Dan mereka juga turut berdoa bersamanya. Tidak pernah mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasulkan zat Nabi atau pangkatnya atau haknya di sisi Allah. Tawasul mereka dengan doa Rasulullah SAW itu pun hanyalah semasa baginda masih hidup. Selepas kewafatan baginda, mereka tidak lagi bertawasul dengannya. Sebaliknya bertawasul dengan doa orang lain yang masih hidup. 68.
Selain bertawassul dengan doa Nabi SAW, sahabat buta itu telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan beberapa perkara terlebih dahulu yang boleh dikatakan sebagai bertawassul dengan amal soleh, iaitu dengan mengelokkan wuduk dan bersembahyang 2 rakaat sebelum berdoa, memohon kepada Allah agar bolehkan doa Nabi SAW. Ya, sekejap. Ini nombor 8 ni kan. Maknanya kalau kita perhatikan hadis ini, hadis Tirmizi yang kita baca tadi, sebenarnya satu, ia membuktikan bolehnya bertawassul dengan doa orang lain. Satu. Yang kedua, hadis itu juga menunjukkan Nabi SAW ajar sahabat tadi. Bukan dia berdoa sendiri saja, tidak. Tapi dia ajar juga sahabat sebelum berdoa, berwuduk dulu dengan elok dan bersembahyang dulu 2 rakaat. Ini orang panggil tawassul dengan amal soleh. Jadi kan kita sebut dah tawassul yang dibenarkan, semua sepakat, semua terima ni. Orang yang tak terima tawassul dengan orang yang sudah meninggal dan lain-lain lagi pun terima yang ni. 3 ni. Iaitu tawassul dengan doa orang lain, tawassul dengan amal soleh kita sendiri, dan tawassul dengan menyebutkan nama Allah atau sifat Allah. Jadi dalam hadis ini terdapat satu bukti bahawa tawassul dengan amal soleh juga dituntut. Boleh mana kita guna itu. Jadi ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi sembahyang 2 rakaat itu tidak amal soleh. Berwuduk apa, itu amal soleh semua tu. Lepas tu berdoa, baru berdoa. Dia berdoa, Nabi SAW pun berdoa juga. Jadi ini tak ada dalil yang menunjukkan keharusan bertawassul dengan zat Nabi, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya atau dengan hak. Tak ada dalil di sini. Yang adanya dalil tawassul dengan doa Nabi semasa baginda masih hidup dan tawassul dengan amal soleh sendiri. Itu yang ada. Teruskan yang ke-9. Ramai juga sahabat setelah tua menjadi buta sepeninggalan Rasulullah SAW seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain. Namun tidak pula diketahui ada sesiap daripada mereka pernah mengamalkan doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat buta yang tersebut di dalam hadis ini. Mereka malah tidak lagi bertawassul dengan doa Nabi SAW selepas kewafatannya. Sebaliknya bertawassul pula dengan doa Abbas, bapa saudara Nabi SAW dan lain-lain sahabat. Tidak ada tafsiran yang dapat menjelaskan kenapa mereka tidak bertawassul lagi dengan Rasulullah SAW sepeninggalannya selain daripada tidak adanya syarat untuk baginda berdoa, iaitu kerana baginda telah wafat. Sedangkan zatnya, pangkatnya dan kedudukannya tetap mulia dan agung di sisi Allah, baik semasa hidupnya maupun selepas kewafatannya. Jadi ini poin besar juga. Kenapa sahabat-sahabat itu tidak bertawassul dengan Nabi selepas Nabi meninggal dunia? Kalau bertawassul dengan zat dia boleh, apa salahnya? Pangkat dia tetap ada, kedudukannya pun tetap tinggi di sisi Allah, mulia. Boleh sajalah kita bertawassul. Tapi kenapa sahabat-sahabat ni ramai, bukan seorang dua, ramai yang buta. Kenapa mereka tidak bertawassul dengan zat Nabi, dengan kedudukan Nabi, dengan hak Nabi? Kenapa? Sedangkan hak pangkat itu tetap ada walaupun Nabi SAW telah meninggal dunia. Ini menunjukkan mereka sedar bahawa syarat untuk menerima doa Nabi itu semasa Nabi hidup. Selepas meninggal tak ada dah. Sebab itu mereka pergi cari orang lain, bertawassul dengan doa sahabat lain yang masih hidup. Setengah-setengah orang tu dia kata, ini tidak menunjukkan tak boleh bertawassul dengan zat Nabi, bertawassul dengan Nabi selepas kewafatan baginda. Ini hanya menunjukkan boleh juga bertawassul dengan orang lain. Dia faham gitu, tak kena tu begitu tu. Walaupun boleh dengan orang lain, kenapa tidak pernah ada sahabat ni bertawassul dengan Nabi selepas baginda meninggal? Tentu bertawassul dengan Nabi walaupun dah meninggal. Kalau itu lebih istimewa, kenapa pergi bertawassul dengan orang lain? Itu tak patut berlaku tu. Dan tak pernah pula ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih mereka ni bertawassul dengan doa Nabi selepas meninggal ke atau dengan zat Nabi. Tak pernah ada. Yang adanya seperti kita lihat dalam riwayat ini semasa baginda hidup. Jadi ini jelas menunjukkan tawassul ini termasuk dalam tawassul yang dibenarkan, iaitu tawassul dengan doa Nabi. Itu dengan syarat baginda masih hidup. Kalau boleh doa Nabi itu selepas dia meninggal, kenapa sahabat tak minta dengan dia? Itu persoalannya. Kenapa tak ada riwayat yang sahih?
Kenapa tak ada? Teruskan lagi. Demikianlah hadis contoh ketiga sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Di sana terdapat satu lagi riwayat dari Uthman bin Hunayf yang diawali dengan satu kisah dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 9 muka surat 30 dan Al-Mu'jam Al-Saghir muka surat 103 hingga 104. Ia juga diriwayatkan Abu Nuaim di dalam Ma'rifat Al-Sahabah jilid 4 muka surat 1959 dan Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah jilid 6 muka surat 167. Hadis Uthman bin Hunayf dengan tembelan kisah itu tidak sahih. Ia hanya satu hadis mauquf yang dhaif lagi mungkar. Sekarang mari kita lihat hadis berkenaan daripada riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam As-Saghir kerana ia merupakan punca bagi tersebarnya riwayat itu. Jadi tadi yang kita baca tadi, hadis Tirmizi dan lain-lain, hadis Uthman bin Hunayf. Dia ada satu lagi, hadis Uthman bin Hunayf dengan tempelan satu kisah. Sebelum hadis tadi tu, dia ada satu kisah yang agak panjang juga. Jadi yang ni tidak sahih. Yang tadi sahih, tapi tidak sharih. Yang tadi sahih, tapi tidak jelas menunjukkan apa yang didakwa tu, iaitu boleh bertawassul dengan Nabi selepas baginda meninggal, bertawassul dengan zatnya dan lain-lain. Itu tak jelas. Tak ada, bahkan yang jelasnya menunjukkan bertawassul dengan doa Rasulullah ketika baginda masih hidup. Bukan seperti yang didakwakan itu. Tetapi kalau kita tengok riwayat Uthman bin Hunayf yang satu lagi ini, sebenarnya ini tidak sahih. Kalau kira yang ni, kalau yang ni sahih, baru boleh dijadikan dalil. Baru boleh bertawassul dengan zat Nabi, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dan boleh bertawassul dengan Nabi setelah baginda meninggal. Baru boleh. Tapi masalahnya hadis ini tidak sahih. Dan ia bukan dhaif biasa, mauquf lagi, dhaif lagi, mungkar, bercanggah. Kita dalam penilaian hadis ni kena tengok. Hadis ni dhaif. Lepas tu bercanggah dengan yang sahih tadi. Banyak tempat dia bercanggah dengan yang sahih tadi. Itu dipanggil hadis mungkar. Dan hadis mungkar ini hadis yang dhaif sangat. Bukan dhaif main-main. Bukan dhaif sikit-sikit. Tidak. Dhaif sangat. Itu maksudnya hadis mungkar itu. Lepas tu kalau tengok dari beberapa sudut pula, nampak macam ini hadis ni rekaan sebenarnya. Ada tanda-tanda kepalsuannya. Jadi hadis yang seperti ini sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai sandaran, sebagai hujah dalam agama. Ni kita lihat sekarang ni, hadis yang seperti ini dalam Tirmizi ke dalam apa, tak ada. Yang adanya di dalam kitab-kitab hadis yang rendah kedudukannya. Yang tabaqatnya itu tabaqat keempat, kelima begitu. Adapun yang tadi tabaqat atas, tinggi. Jadi bila hadis yang rendah dia bercanggah dengan yang tinggi, kita tak boleh pakai yang rendah ni, tak boleh pakai yang dhaif ni. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kata sama-sama sahih pun kena tengok pula perawi dia tu mana kuat. Kalau perawi yang kurang kuat, dia bercanggah dengan beberapa orang perawi yang kuat, tak boleh pakai juga. Hadis itu jadi syadz. Kalau zahirnya nampak sahih, jadi dhaif juga kalau macam tu. Ini kan pula hadis tu memang dhaif. Bercanggah pula dengan hadis yang sahih. Bercanggah pula perawinya dengan perawi-perawi yang lebih kuat. Lagilah menjatuhkan kedudukannya. Jadi ini hadisnya. Ini hadis Tabarani dalam Mu'jam Saghir. Ini lafaz dia. Kenapa saya tidak ambil riwayat Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya? Kerana komentar selepas itu tidak ada. Sedangkan dalam Mu'jam Saghir ada komentar Imam Tabarani sendiri. Walaupun dia kemukakan hadis ini, tetapi sebagai tokoh hadis, dia ada kaedah, cara dia sendiri. Sebab itu penting kita lihat apa komentar dia terhadap hadis ini. Ini ceritanya hadis ini. Tabarani kata, haddatsana Tahir bin Isa bin Qayras al-Muqri al-Misri al-Tamimi qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Shabib bin Sa'id al-Makki an Rawh bin al-Qasim an Abi Ja'far al-Khatmi. Syu'bah meriwayatkan daripada Abi Ja'far al-Khatmi. Sekarang di sini bukan Syu'bah tapi Rawh bin al-Qasim meriwayatkan daripada Abi Ja'far al-Khatmi, daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Ini saya cuba garislah tempat-tempat yang penting daripada pakciknya Uthman bin Hunayf.
أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضع فتوضأ ثم أت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له عثمان، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة؟ وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. قال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله. Ini baru sampai di sini, barulah hampir-hampir sama dengan riwayat Tirmizi tadi. Jadi bahagian atas ini tempelan. Bahagian atas itu itulah dia yang saya sebut diawali dengan satu kisah. Sampai di sini barulah sama dengan hadis di atas tadi. Jadi pada hakikatnya ini adalah hadis di atas itu juga, cuma versi lain. Kira-kiranya ini berlaku selepas kematian Rasulullah, lama selepas kewafatan Rasulullah di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Adapun yang tadi berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika baginda masih hidup. Jadi gini, wallahi ma kallamtu walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu dharirun fashaka alaihi dhahaba basari faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatasbir faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'id wa qad shaqqa alayya faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itil mid'a fatawadda thumma salli rak'atain thumma ad'u bihadhihi ad-da'awat. Qala Uthman bin Hunayf wallahi ma tafarraqna wa tala bina al-hadith hatta dakhala alaina ar-rajul ka'annahu lam yakun bihi darar qatt. Lepas tu baru ini terjemahannya. Sila sambung. Bermaksud Uthman bin Hunayf meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki beberapa kali hendak bertemu dengan Uthman bin Affan untuk menyempurnakan sesuatu hajatnya. Tetapi Uthman bin Affan tidak memperdulikannya dan tidak mahu melihat pun hajatnya. Setelah bertemu Uthman bin Hunayf, ia mengadu kepadanya, lalu Uthman bin Hunayf berkata kepadanya, pergilah ambil bekas air untuk berwuduk dan berwuduklah. Kemudian pergilah ke masjid dan bersemayanglah 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu berdoalah begini, yakni yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu Azza wa Jalla agar dia menunaikan hajatku. Engkau sebutlah hajatmu. Kemudian datanglah pula kepadaku untuk aku pergi bersamamu. Maka pergilah orang itu dan ia melakukan apa yang disuruh oleh Uthman bin Hunayf. Setelah itu, ia pergi ke pintu Uthman bin Affan untuk menemuinya. Tiba-tiba saja datang penjaga pintu, yakni pengawal, dan terus memegang tangannya lalu membawanya ke hadapan Uthman yakni bin Affan, dan ia diperdudukkan oleh Uthman di atas permaidani yang didudukinya sendiri, lalu bertanya, apa hajatmu? Setelah ia menyebut hajatnya, Uthman terus memenuhi hajatnya itu seraya berkata, kenapa baru sekarang engkau menyebutkan hajatmu yakni kepadaku? Kalau engkau ada apa pun hajat, datanglah kepada kami. Setelah orang itu keluar dari sisi Uthman bin Affan, ia menemui Uthman bin Hunayf lalu berkata kepadanya, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Selama ini beliau, yakni Uthman bin Affan, tidak pernah pun mahu melihat hajatku. Beliau bahkan langsung tidak memperdulikan daku sehingga engkau bercakap dengannya tentang aku. Mendengar kata-katanya itu, Uthman bin Hunayf berkata, demi Allah, aku tidak bercakap pun dengannya. Cuma aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW ketika didatangi seorang buta yang mengadu kepadanya tentang kebutaan yang dialaminya. Maka Nabi SAW bertanya dia,
adakah engkau boleh bersabar? Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang dapat memimpin saya. Ia betul-betul menyukarkan saya. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, pergilah ambil bekas air wuduk dan berwuduklah. Setelah itu bersembahyanglah 2 rakaat. Kemudian berdoalah dengan doa-doa yang tersebut tadi. Kata Osman bin Hunayf, demi Allah, sekejap sahaja selepas itu, dia datang kembali kepada kami dalam keadaan seolah-olah matanya tidak pernah buta sama sekali. Siapa pula nak baca? Silakan. Anak Nur Hazila Johari Daripada mana ni Nur Hazila ni? pada Ampang, Selangor. Ampang, silakan. Okay. Setelah mengemukakannya, At-Tabarani menulis, hadis ini tidak diriwayatkan daripada Rauh bin Al-Qasim kecuali oleh Syabib bin Sa'id. Abu Sa'id Al-Makki, dia seorang siqah. Dialah bapa bagi Ahmad bin Syabib yang meriwayatkan daripada bapanya daripada Yunus bin Yazid Al-Aili. Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini yakni secara marfu' seperti tersebut pada riwayat contoh ketiga daripada Abi Ja'far Al-Khatmi. Nama sebenarnya ialah Umair bin Yazid, yakni tanpa diawali kisah tersebut. Dia juga siqah. Hanya Osman bin Omar bin Faris sahaja meriwayatkannya daripada Syu'bah. Tetapi hadis riwayat Syu'bah itu sahih. Ia juga diriwayatkan oleh Aun bin Umarah daripada Rauh bin Al-Qasim, daripada Muhammad bin Al-Munkadir, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Aun bin Umarah telah terkeliru di situ. Yang betulnya ialah hadis Syabib bin Sa'id. Jadi ini semua ni komentar Imam At-Tabarani setelah dia mengemukakan hadis tadi. Hadis di atas menurut penilaian para ulama hadis tidak sahih kerana beberapa sebab. Antara lainnya ialah kerana satu, ia hanya diriwayatkan oleh Syabib bin Sa'id yakni Al-Habati Abu Sa'id Al-Basri meninggal tahun 186 Hijrah. Sedangkan orang yang meriwayatkan daripadanya ialah Abdullah bin Wahab. Syabib bin Sa'id walaupun seorang perawi siqah seperti kata At-Tabarani, namun riwayatnya yang diterima oleh para ulama hadis hanyalah yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri yang bernama Ahmad. Dan dia Syabib pula meriwayatkannya daripada Yunus bin Yazid Al-Aili seperti yang diisyaratkan oleh At-Tabarani di dalam komentarnya. Sebagaimana dapat anda lihat, riwayat yang dikemukakan oleh At-Tabarani tidak diriwayatkan oleh anak Syabib yang bernama Ahmad itu. Dan Syabib pula tidak meriwayatkannya daripada Yunus bin Yazid Al-Aili, sebaliknya meriwayatkannya daripada Rauh bin Al-Qasim. Walaupun Syabib seorang perawi sahih Bukhari, tetapi dia banyak tersalah dan terkeliru apabila meriwayatkan hadis berdasarkan ingatannya. Hadis-hadisnya daripada Yunus bin Yazid Al-Aili, daripada Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh anaknya Ahmad pula adalah berdasarkan satu nuskhah yang diterimanya daripada Yunus. Imam Bukhari di dalam sahihnya hanya meriwayatkan hadis Syabib daripada Yunus bin Yazid Al-Aili daripada Az-Zuhri yang dikemukakan oleh Ahmad anaknya itu sahaja, bukan melalui orang-orang lain. Itu pun kebanyakannya dalam bentuk taklid atau berbagai riwayat muktaba'ah sahaja. Mutaba'ah sahaja. Sekejap saya tunjuk ni. Kita perbahasa sanad. Sekarang ni Syabib bin Sa'id Al-Makki. Yang meriwayatkan hadis ini daripada dia ialah Abdullah bin Wahab. Dan Syabib bin Sa'id ini meriwayatkan hadis ini daripada Rauh bin Qasim. Para ulama hadis mengatakan Syabib ni perawi Bukhari. Jadi setengah-setengah orang yang tak faham kata, ini perawi tinggi ni. Kenapa pula hadis dia jadi tidak kuat? Begini. Dia ada banyak kaedahnya. Ulama yang menerima Syabib ni memang dia orang bagus, tapi ingatan dia tu tidak kuat. Kalau ada pun riwayat dia yang diterima ulama hadis sebagai sahih, ialah riwayat daripada anaknya, Ahmad. Ahmad meriwayatkan daripada Syabib bin Sa'id. Lepas tu, itu syarat yang pertama. Yang kedua, Syabib bin Sa'id ni meriwayatkan pula daripada Yunus bin Yazid Al-Aili, bukan daripada orang lain. Itu syaratnya.
Kalau selain daripada itu, hadis ni tak boleh pegang. Dhaif. Jadi sekarang ni Abdullah bin Wahab ni bukan anak dia. Ahmad bukan Ahmad yang meriwayatkan daripada Syabib. Sekarang ni Syabib ni meriwayatkan bukan daripada Yunus bin Yazid Al-Aili, tapi meriwayatkan daripada Rauh bin Al-Qasim. Bermakna riwayat ini tentu bermasalah. Itu benda tempat yang kena perhati tu. Imam Bukhari pun terima daripada anak dia. Cuba tengok dalam Bukhari. Cuba kita cek, tulis nama Syabib dalam Maktabah Syamilah tu. Nama Syabib, lepas tu tulis Sahih Bukhari, tengok. Mesti nama anak dia. Tak ada Imam Bukhari tak ambil daripada orang lain. Itu pun hanya diriwayatkan secara ta'liq atau secara mutaba'ah, bukan sebagai riwayat utama di dalam Sahih Bukhari. Itu benda yang kena faham lah ni. Ini masalah teknikal yang sangat seni. Bagi orang-orang yang tidak mendalam, dia tak tahu benda ni. Dia ingat, oh ini perawi Bukhari. Jadi mana boleh kita tak terima dia. Tak boleh begitu. Dia banyak perkara yang kena perhati. Kedua, sebagaimana kata At-Tabarani di dalam komentarnya, hadis ini tidak diriwayatkan daripada Rauh bin Al-Qasim kecuali oleh Syabib bin Sa'id. Artinya ialah Syabib bersendirian dalam meriwayatkannya. Yang meriwayatkannya daripada Syabib pula ialah Abdullah bin Wahab, yakni Ibnu Wahab. Sedangkan Ibnu Adi di bawah biografi Syabib ada menulis bahawa wahaddasa anhu Ibnu Wahab bi ahadis manakir. Bermaksud Ibnu Wahab meriwayatkan banyak hadis mungkar daripadanya. Jadi bila begini kan, Ibnu Wahab meriwayatkan banyak hadis mungkar daripada. Dia sebut hadis mungkar. Ini isyarat kepada hadis dhaif. Bila kata hadis mungkar, mana hadis perawi dhaif yang meriwayatkan hadis bercanggah dengan perawi yang lebih kuat daripadanya. Itulah hadis mungkar. Mesti dia dhaif dulu. Jadi Ibnu Wahab ni banyak meriwayatkan hadis yang macam tu sifatnya. Selalu saja riwayat dia tu bercanggah dengan riwayat perawi-perawi yang thiqah. Jadi dia meriwayatkan daripada Syabib ni benda-benda macam tu lah. Jadi sekarang ni riwayat siapa ni? Riwayat Ibnu Wahab lah ni. Bukan riwayat anak Syabib Ahmad tu. Yang ketiga, Ibnu Adi juga berkata Syabib ini barulah betul, yakni bagus hadis-hadisnya kalau anaknya sendiri Ahmad meriwayatkan daripadanya daripada Nushah Yunus bin Yazid Al-Aili daripada Az-Zuhri. Bukankah hadis di atas tidak diriwayatkan oleh Ahmad anak Syabib daripada ayahnya Syabib daripada Nushah Yunus bin Yazid Al-Aili daripada Az-Zuhri. Sebaliknya ia diriwayatkan oleh Ibnu Wahab daripada Syabib daripada Rauh bin Al-Qasim. Kalau begitu tentulah ia bermasalah kerana seperti kata Ibnu Adi, Ibnu Wahab meriwayatkan banyak hadis mungkar daripadanya. Jadi kena jelas dulu, Ibnu Adi ni siapa? Ibnu Adi ni tokoh lah, Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Dia ada tulis kitab tentang perawi-perawi ni. Ini salah seorang tokoh rijal lah, ulama rijal. Jadi apa yang dia tulis dalam kitab dia tu menjadi rujukan dalam penilaian perawi-perawi. Siapa nak baca pula ni? Saya baca mana? Syahiza. Syahalam ya, sila. Hafiz Ibnu Hajar telah merumuskan pandangan para ulama rijal tentang Syabib bin Sa'id. Ini dengan kata beliau, tidak mengapa dengan hadisnya kalau ia diriwayatkan oleh anaknya Ahmad daripadanya. Tidak begitu keadaan riwayatnya kalau diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. Lihat Taqribut Tahzib muka surat 263. Jadi ini kata Hafiz Ibnu Hajar. Jadi Hafiz Ibnu Hajar ni salah seorang tokoh rijal juga. Dia bukan ulama hadis saja, tidak, dia pakar juga tentang perawi-perawi. Ini jelas dia sebut. Jadi yang ada dalam Bukhari itu adalah riwayat daripada Ahmad anak dia. Satu. Yang kedua, dia pula Syabib ni meriwayatkan daripada Yunus bin Yazid Al-Aili, bukan daripada orang lain. Itu yang diterima oleh Bukhari. Jadi mungkin orang kata, jangan tengok ni Syabib ni salah seorang perawi Bukhari. Jadi mana semua riwayat dia daripada orang lain ambil daripada dia pun semua diterima. Tidak begitu. Jangan anggap begitu. Susah juga penilaian hadis ni. Sebab itu ulama menghargai sangat Imam Bukhari ni. Letak tinggi sangat. Imam Bukhari ni, cara dia pilih tu, dia ada cara dia. Jadi tidak bercanggah dengan ulama-ulama rijal. Yang diterima ialah riwayat daripada anaknya Ahmad. Dan dia pula meriwayatkan daripada Yunus bin Yazid Al-Aili kerana dia ada kitab tu. Dia baca kitab. Bila dia baca kitab, betul lah. Kalau dia riwayatkan berdasarkan ingatan dia, itu jadi bercelaru. Bukan dia tu masalah orang jahat, penipu, apa, pendusta. Tidak. Ulama rijal tak kata begitu dia ni. Dia ni masalah ingatan dia. Jadi riwayat Ibnu Wahab apa semua ni tidak boleh dipegang.
Yang Imam Bukhari terima tu semua daripada anak dia, Ahmad ni. Ini betul lah Hafiz Ibn Hajar kata tidak mengapa dengan hadisnya. Hadis dia tu okey kalau ia diriwayatkan oleh anaknya Ahmad daripadanya. Tetapi tidak begitu keadaan riwayatnya kalau diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. Jelas dia sebut. Jadi sekarang ni yang kita duduk hadap sekarang ni kan riwayat Ibnu Wahab daripada dia. Jadi macam mana nak terima? 5. Kesimpulan para ulama rijal tentang riwayat Syabib ialah hanya riwayat beliau yang dikemukakan oleh anaknya yang bernama Ahmad sahaja betul dan boleh diterima. Itu pun dengan syarat riwayatnya itu adalah daripada Yunus bin Yazid Al-Aili daripada Az-Zuhri. Ada satu lagi dalam setengah-setengah riwayat itu, ada riwayat anak Syabib juga yang bernama Ismail. Selain Ahmad, nama Ismail. Ada seorang lagi. Ada juga riwayat. Tapi Ismail tu orang tak pakai juga. Bahkan ulama rijal kata mereka tak kenal. Majhul Ismail. Mana tidak popular lah. Bukan masyhur sebagai orang hadis. Jadi kalau bukan ahli dia, macam mana kita nak terima? Dia ada seorang lagi anak namanya Ismail. Ada juga meriwayatkan daripada dia. Imam Bukhari tak pernah ambil pun daripada dia. Bahkan dia tu perawi majhul. Yang dipakai riwayat Syabib ni kalau diriwayatkan oleh anaknya Ahmad sahaja. 6. Riwayat dengan kisah tempelan ini tidak mahfuz. Yang mahfuznya ialah yang diriwayatkan oleh Uthman bin Hunayf secara marfu' tanpanya. Boleh dikatakan kebanyakan kitab yang meriwayatkannya dengan kisah tempelan itu meriwayatkannya juga tanpa kisah tersebut. Ia mahfuz kerana diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih kuat seperti Syu'bah dan Hammad bin Salamah. Mereka juga meriwayatkannya daripada Abu Ja'far Al-Khatmi dengan sanad yang sama tanpa kisah itu. Jadi macam tadi kan hadis Tirmizi itu diriwayatkan oleh Syu'bah. Sebab itu jadi sahih. Adakah cerita tu tempelan tadi? Tak ada. Jadi riwayat dengan tempelan ini sudah bercanggah dengan riwayat itu. Mengikut kaedah hadis, bila bercanggah dengan riwayat orang yang lebih kuat, dia tak boleh pakai. Dia jadi dhaif. Dia gugur. Sebab itu lebih kuat lagi. Dalam riwayat yang lebih kuat yang kita kemukakan sebagai contoh yang ketiga itu, yang sahih, tak ada pun cerita ni. Kisah ni tak ada pun. Kisah ni seorang yang pergi beberapa kali nak menyempurnakan hajat dia di zaman Sayyidina Uthman dengan khalifah Sayyidina Uthman. Uthman tak pedulikan. Tak ada kisah itu. Tadi kita dah baca, mana ada kisah tu. Kenapa dalam ini ada pula ni? Padahal cerita asalnya macam lain. Ini cerita yang sudah ditokok tambah. Baik, teruskan. Syabib yang meriwayatkan hadis itu daripada Rauh daripada Abi Ja'far Al-Khatmi sebenarnya telah menyalahi riwayat Syu'bah dan Hammad bin Salamah pada isnad dan juga pada matannya. Di dalam riwayat Syu'bah dan Hammad bin Salamah, Abu Ja'far Al-Khatmi meriwayatkannya daripada Umarah bin Khuzaimah bin Sabit daripada Uthman bin Hunayf. Sedangkan menurut riwayat Rauh pula, Abu Ja'far Al-Khatmi meriwayatkannya daripada Abu Umamah. Sedangkan menurut riwayat Rauh pula Abu Ja'far Al-Khatmi meriwayatkannya daripada Abu Umamah, bukan daripada Umarah bin Khuzaimah, tapi daripada Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, daripada pakciknya Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf itu pakcik Abu Umamah ni lah, Abu Umamah. Sedangkan riwayat yang sahih itu riwayat daripada Umarah bin Khuzaimah bin Thabit daripada Uthman, bukan daripada anak saudara dia. Itu dikatakan percanggahan dalam isnad. Tidak, sanad dia itu berbeza. Tak boleh macam tu. Siapa nak baca, silakan. Saya Ustaz. Fairuz, silakan. Di dalam matan riwayat Syu'bah dan Hammad bin Salamah tersebut, Allahumma syafi'ni fihi, bermaksud, oh Tuhanku, maka engkau terimalah dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemberi syafaat, yakni melalui doanya untukku, dan terimalah doaku ini sebagai menyokong doanya. Sedangkan di dalam riwayat Roh tersebut, wa syafi'ni fihi fi nafsi, bermaksud, dan terimalah doaku ini untuk diriku. Jadi banyak, beberapa lafaz itu berbeza. Itulah dipanggil mukhalafah, perbezaan pada matan dia tu, isi cerita tu. Lafaz dia pun banyak berbeza. Jadi ini tak boleh macam tu. Kalau berbeza dengan yang lebih kuat, yang lemah tu gugur. Yang ketujuh, dilihat dari sudut dirayah, hadis ini tertolak kerana ia bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah selain bercanggah dengan amalan sahabat. Pernahkah anda mendengar
ada sesiapa dari kalangan sahabat pergi ke kubur Nabi SAW untuk meminta secara langsung daripadanya sesuatu yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau memintanya berdoa kepada Allah supaya menyelesaikan apa-apa kesulitan yang dialami oleh mereka? Jawapannya ialah tidak ada sama sekali. Jika riwayat itu benar, tentulah terdapat di dalam riwayat yang sahih kenyataan bahawa ramai sahabat melakukannya. Tapi tak ada. Jadi itu salah satu panduan kita kena tengok sahabat buat ke tidak. Ramai sahabat tu, beratus ribu tu, adakah pernah buat? Tak ada dalam riwayat yang sahih. Menunjukkan bukan begitulah caranya. Itu dari sudut dirayah. Tiba-tiba orang ni begitu. Nabi SAW telah meninggal, dia bertawasul dengan Nabi yang telah meninggal. Ini dalam cerita dia sebab zaman Sayyidina Uthman. Maknanya Nabi telah wafat lah kira-kiranya. Jadi dia tetap bertawasul. Jadi bagi orang yang kata bertawasul dengan Nabi walaupun telah wafat, boleh, inilah dalilnya. Tapi ini tidak layak pun dijadikan dalil. Sebab tidak sahih. Dalil ini kalau sahih. Jadi cerita macam ni untuk apa kepada kita? Untuk apa? Untuk kita percaya. Bila percaya itu termasuk dalam akidah. Bukan soal fadail, amalan apa-apa. Ini bukan itu. Ini soal keyakinan. Bila keyakinan, hadis yang macam ni tak boleh. Ke-8, gambaran yang diberikan tentang Sayyidina Uthman di dalam hadis ini teruk sekali. Bagaimana seorang Khalifah Rashid seperti Sayyidina Uthman yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW sendiri itu boleh bersikap begitu. Begitukah sikap Khalifah Rashid dan ahli syurga? Sehingga Uthman bin Hunayf yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW juga telah menceritakan sendiri kisah seorang lelaki yang beberapa kali hendak bertemu dengan Uthman bin Affan untuk menyempurnakan sesuatu hajatnya. Tetapi Uthman bin Affan tidak mempedulikannya dan tidak mahu melihat pun hajatnya. Gambaran yang buruk dan tidak selayaknya tentang mana-mana sahabat agung Rasulullah SAW jika terdapat dalam sesuatu riwayat akan dianggap oleh para ulama hadis sebagai salah satu tanda kepalsuannya, meskipun tidak ada di antara perawinya dituduh sebagai pendusta. Jadi itu yang terakhir. Jadi ini adanya cerita ni sebenarnya menyebabkan ia semakin lemah lagi. Bahkan ini bagi ulama-ulama yang menilai hadis, mereka anggap ini macam tanda kepalsuan hadis. Sebab apa? Sahabat ahli syurga, Khalifah Rashid, menantu kepada Nabi, 2 orang anak Nabi. Nabi kata bila mati yang kedua tu, dia bagi lagi kepada orang. Orang yang macam ni ke sikap dia, ahli syurga. Pemimpin biasa pun kalau orang pergi bertemu dia layan. Ini tak peduli langsung. Atau dia buta, kau tak nampak kau orang nak pergi setiap hari nak tak hajat itu. Kalau kita baca dalam kisah tadi, Sayyidina Uthman kata, kenapa tak minta sebelum? Macam dia tak nampak. Pelik tu. Kenapa tak minta selama ni hajat kamu? Macam dia tak nampak orang tu pergi. Sedangkan orang ni orang biasa. Yang nampak lah sepatutnya. Kemudian kalau Sayyidina Uthman sendiri tak nampak pun, macam tadi disebutkan pengawal dia tu, layan lah. Tadi pula layan dengan begitu baik pula. Kononnya kerana bertawasul. Itu kelebihan tawasul. Sebelum itu macam tak nampak. Ini semua suatu perkara yang mengaibkan. Mengaibkan. Bukan perkara ini saja, yang lain-lain pun kalau Sayyidina Uthman ini dikatakan gila kuasa lah, dikatakan makan duit zakat lah, macam-macam. Ini semua tak sesuai dengan kedudukannya. Cerita-cerita yang macam ni sebenarnya palsu. Jadi walaupun di dalam sanad itu tidak ada perawi yang dituduh sebagai pendusta, tetapi isi kandungan cerita, riwayat itu, dia ada unsur-unsur tadi. Menyebabkan ia menjadi lebih lemah lagi. Kalau kita tidak kata hadis ini maudhu' pun, kita tentunya dapat mengatakan hadis ini dhaif sangat. Jadi hadis yang dhaif sangat mana boleh jadi pegangan? Tak boleh jadi pegangan. Kalau nak kira, kalau ini hadis ini sahih, bolehlah. Sebab ini zaman Sayyidina Uthman. Bila dia bertawasul dengan Nabi, bermakna Nabi telah wafat. Ini boleh dijadikan dalil, boleh bertawasul dengan Nabi selepas Nabi wafat. Tapi nak jadikan dalil untuk orang lain selain daripada Nabi, wali-wali ke orang soleh ke, tak ada juga dalil di sini. Ini hanya khusus dengan Nabi.
Sebab itulah Izzuddin Ibnu Abdussalam mengatakan cerita-cerita ini hanya khusus dengan Nabi, tak boleh dikaitkan dengan orang lain. Maknanya dia tak terima juga kalau kias-kias untuk orang lain. Tapi nak katakan tawasul dengan Nabi selepas wafatnya, masalahnya hadis ini tidak kuat. Hadis ini asalnya ialah hadis contoh ketiga tadi yang sahih tu. Itulah yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya. Maknanya cerita itu sahabat yang diceritakan oleh Uthman bin Hunayf tadi pun, yang diceritakan oleh Uthman bin Hunayf, orang buta tu pergi minta dengan Nabi berdoa. Di sini pun cerita begitu juga. Cumanya Uthman bin Hunayf tu dia ijtihad lah, kita kata. Fikir sendiri bahawa boleh lah walaupun Nabi meninggal, boleh. Padahal dalam matan yang asal, yang sahih tadi, tak ada pun sebut cerita ni. Daripada mana pula mari cerita ni? Yang adanya cerita orang buta pergi minta dengan Nabi supaya berdoa untuk dia semasa Nabi masih hidup. Jadi macam mana Uthman bin Hunayf boleh membuat kesimpulan sendiri bahawa selepas Nabi SAW wafat? Seseolahnya dia begitulah. Tapi kita nak kata dia betul-betul kata begitu pun tak boleh, sebab riwayat ini dhaif sangat. Tak boleh dia dipertanggungjawabkan bahawa dia berijtihad memang boleh selepas Nabi wafat. Kalau boleh, kenapa sahabat-sahabat lain tak nampak, tak fikir macam dia? Kenapa sahabat-sahabat lain tak pergi ke kubur, ajar orang supaya berdoa, bertawasul dengan Nabi setelah Nabi wafat? Kenapa orang lain tak ajar begitu? Kenapa dia seorang saja? Pelik juga tu. Tapi masalah kita nak kata betul-betul dia tak boleh juga, sebab riwayat ini riwayat yang dhaif sangat. Jadi kalau nak cari riwayat yang sahih, tak ada sahabat yang mengajar macam tu atau yang buat macam tu. Kalau ada pun riwayat macam ni lah. Riwayat macam ni tak boleh dibuat pegangan. Jadi orang-orang yang pakai semua tu tawasul untuk orang yang mendengar orang yang sudah mati, Nabi dan bukan Nabi, macam-macam, itu sebenarnya pegangannya mana? Kalau kita nak tahu. Mungkin orang-orang yang tak tahu, dia tak tahu. Dia kata ada dalil. Dalil mana? Ini dalilnya. Ibnu Hajar Al-Haythami ke, ataupun Subki ke, atau siapa? Kalau ulama dahulu. Cuba kita cek dalil dia, yang dikatakan dalil. Inilah dalilnya. Dalil ni sebenarnya tak boleh dijadikan dalil. Walaupun dia tu ulama, tetapi dalam bab ni tak boleh pakai. Sebab apa? Ada ulama lain yang bantah dan hujahnya lebih kuat. Macam yang kita bincang sekarang ni lah. Yang dia pegang ni, dia pun tak boleh bantah bahawa hadis ini dhaif. Macam mana nak buat pegangan dengan hadis dhaif? Tak boleh. Bawa lah dalil lain. Dalil lain dah tak ada dah. Jadi ini satu perkara besar. Dengan sebab itu, kebenaran berada di pihak ulama yang mengatakan tak boleh. Itu yang lebih kuat. Itu yang lebih kuat. Walaupun kita tidaklah kata sampai jadi kafir, rosak akidah. Taklah begitu. Oleh kerana ada ulama yang berpendapat begitu, kita hormatlah. Tetapi kalau kita cek dalil-dalil mereka, tidak lebih daripada yang saya sebut. Inilah dalil-dalil yang sebenarnya tidak layak dijadikan dalil. Dan yang berkata ini bukan kita. Ulama-ulama yang membantahnya. Dan kita fikir itu yang lebih kuat, lebih selamat sebenarnya. Sekarang ni yang jadi macam-macam, bercelaru ni, sebab buka pintu je kan, pergi ke kubur, pergi minta dengan orang mati. Terakhir sekali, minta terus dengan orang mati. Tak kira dah. Yang kita bincang dulu kan, minta tu, kalau semasa dia hidup pun, benda yang boleh dia bagi, boleh dia buat, mampu dia buat. Kalau benda yang tak mampu dia buat, tak boleh nak minta dengan Nabi pun. Semasa dia hidup, nak minta anak lelaki dia. Dengan dia, minta dengan dia. Tak boleh. Kalau nak anak lelaki, minta dia berdoa kepada Allah, itu boleh. Semasa hidup. Kalau selepas meninggal, selepas wafat, tak ada bukti. Tak ada dalil. Orang-orang yang kata ada dalil, itu cakap saja sebenarnya. Bawa dalil, nak tengok. Sebenarnya tak ada. Dengan sebab itu, sebenarnya cerita pegangan tentang tawasul dengan Nabi selepas Nabi wafat dan tawasul dengan orang lain, sebenarnya tak ada dalil yang kukuh. Yang paling sahih, ini contoh ketiga tadi lah. Itu yang paling sahih. Itu tidak jelas. Yang sahih tidak jelas. Menunjukkan gitu. Itu hanya menunjukkan tawasul dengan doa Nabi semasa Nabi masih hidup. Dan Nabi minta dengan Allah supaya dia celik. Bukan Nabi sendiri bagi. Betul, Nabi tak boleh bagi. Itu bukan dalam bidang kuasa dia, bukan dalam kemampuan dia menjadikan orang celik dengan sendiri. Tapi minta kepada Allah, boleh. Sekarang ni orang pergi ke kubur, minta dengan Nabi, minta dengan wali, terus boleh buat benda-benda macam tadi. Yang buta jadi celik. Yang tak dapat anak lelaki, minta dengan anak lelaki tu, biar dia bagi. Ini syirik. Dah syirik lah tu kalau macam tu. Bukan tawasul tu, jadi istighathah. Dah jadi istighathah. Istighathah memang syirik, tak boleh. Kalau benda-benda macam. Kalau dulu kita dah bincang dah, sebab ini ada di bawah usul yang khusus
istighathah dengan manusia pada perkara yang mampu dia lakukan. Itu boleh. Memang boleh. Selalulah kita minta tolong orang. Bila kebakaran berlaku, kita telefon dekat bomba. Memang dia boleh. Memang ada pejabat dia pun. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau nak minta murah rezeki misalnya, dengan bomba, boleh. Dengan sesiapa lah. Itu di luar bidang kuasa dia. Tak boleh. Benda-benda macam tu. Nabi pun tak boleh. Kecuali kalau Nabi berdoa, boleh lah. Berdoa. Kita sendiri pun boleh nak berdoa. Minta dengan Allah. Bagi anak lelaki contohnya. Boleh. Cuma kita berasa dia mungkin lebih rapat dengan Allah. Allah lebih suka dengan dia. Jadi kita minta dia doa. Boleh. Walaupun dia sendiri tak mampu, tapi minta dengan Allah itu boleh. Tapi kalau minta dengan dia sendiri buat macam itu tak boleh. Yang boleh suruh dia buat kopi, pergi ke kedai buat kopi dia pun bagi kopi itu boleh lah. Itu bukan istighathah dari segi istilah pun. Istighathah ni dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan terdesak sangat, kita tak boleh nak menyelamatkan diri dia. Kalau sekadar minta di kedai kopi tu, minta kopi dia pun buat, itu bukan istighathah namanya. Dia minta tolong biasa saja, minta khidmat dia. Istighathah tu sendiri ada beza jauh dengan tawassul ini. Tawassul ini minta dengan Allah, cuma dengan melalui orang tersebut. Misalnya tadi, Nabi berdoa. Doa minta dengan Allah juga. Istighathah ni tidak minta dengan orang tu sendiri. Orang dalam kubur tu, wali tu sendiri. Itu yang salah. Itu dah jadi syirik. Sekarang ni, yang berlaku sekarang sampai ke peringkat itu. Sampai ke peringkat itu. Itu salah lah tu. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada soalan boleh silakan. Maulana, yang perkataan jah tu kan, jah tu pangkat. Ya. Jah tu dari perkataan apa? Bahasa Arab lah, jahun. Jah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita pangkat lah, kedudukan. Jadi selalu kadang-kadang orang nak tahlil tu dia sebut bijahi nabiyyika Muhammad. Dia sebut jah. Dia sebut benda-benda tu. Itu dia ada unsur-unsur tadi lah tu. Sebenarnya tak ada asas. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Hadis saya dah dengar paling famous sekali bab tawassul ni di masjid-masjid ni, hadis hak Nabi Adam tu lah, bertawassul dengan hak Nabi Muhammad. Ni contoh yang pertama hari tu. Tu yang paling famous sekali. Ini kita dah minyak, ini lagi teruk. Kalau nak ada pun saya nak tambah lagi mungkin satu contoh yang keempat. Biasanya setakat 4 saya tak buat lebih. Kalau dalam bab tawassul ni, tawassul dengan orang yang telah mati. Mana dalil dia? Antaranya Nabi bertawassul dengan Nabi-Nabi dahulu. Dan dia pergi tidur dalam kubur mak Sayyidina Ali. Sebelum mak Sayyidina Ali itu dikebumikan, Fatimah Al-Asadiyah. Tapi itu hadis maudhu'. Tak boleh pakai. Tak boleh buat dalil semua. Kononnya Nabi kita bertawassul dengan Nabi-Nabi dahulu. Dalam hadis tu. Ini semua hadis-hadis yang bukan sahih. Kalau sahih, tak ada. Satu soalan Maulana. Ya, silakan. Kadang-kadang benda-benda yang pelik ni kita dengar sejak akhir ni, dia kata boleh berlaku dengan izin Allah ke, Allah beri keizinan ke. Macam mana nak jawab Maulana? Tak boleh. Memang semua boleh berlaku dengan izin Allah, tapi masalahnya sahabat-sahabat tu kalau boleh berlaku, kalau benda mustahil takkan mereka nak minta kan? Kalau boleh, kenapa mereka tak buat? Yang jadi punca kecelaruan umat kita sekarang ni antara sebab yang besarnya tak merujuk kepada salaf. Salaf tu sahabat lah. Dia tak tengok sahabat buat ke tidak. Ada sebab ke tidak untuk buat. Tak ada sebab. Kenapa dia tidak buat? Jadi kita ni macam putus hubungan. Tak ada contoh. Sedangkan beribu-ribu sahabat tu. Sebab kita patut kena tengok tu. Kena ambil kira. Ya. Saya tengok Maulana. Ya. Pokok ni dia berhujah dengan hadis Nabi Adam tawassul tu sebab dia duduk pegang pada Hakim dan Mustadrak mensahihkan kan. Lepas tu dia kata siapa Zahabi tu untuk nak kata Hakim tu tidak sahih. Dia pergi pada hujah tu lah kebanyakan. Sebab Zahabi ni datang kemudian. Ya. Hakim ni 2 tahun 300 kan lebih kurang. Ya. Dia pakai hujah tu lah tengok. Tak apalah, baca yang ni. Contoh pertama tu dengan komentar dia, insya-Allah akan ada jawapan dia di situ. Jadi setakat itulah dulu kot hari ni. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.